Fokus tempatan dan antarabangsa terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Assalamualaikum dan salam siaran, saya Nozawazi Yusof. Dan saya Deti Zaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini 10 Januari 2015. Paparan menarik nanti anda selepas ini. Kita teruskan dengan berita selanjutnya. Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria dan Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Patail hari ini mengutuk tindakan segelintir peguam yang mengkritik Badan Kehakiman melalui media sosial. Arifin berkata ia amat mengecewakan untuk menyatakan bahawa segelintir peguam telah berulang kali menggunakan media awam dan atau forum awam untuk membuat kritikan tidak berasas terhadap Badan Kehakiman, lebih-lebih lagi berhubung keputusan mahkamah. Sebagai ahli badan peguam, mereka diwajibkan untuk bertindak secara berterus terang, ihsan dan adil. Dan apa-apa serangan terhadap badan kehakiman yang melemahkan keyakinan orang ramai kepada institusi itu sama seperti serangan ke atas pentadbiran badan kehakiman, katanya ketika berucap pada Majlis Perasmian Tahun Undang-Undang 2015 hari ini. Arifin berkata beliau berpendapat tiada peguam yang layak mendapat beasiswa jika dia terus mencemarkan sistem dengan tingkah laku yang keterlaluan. Katanya, maruah dan penghormatan kepada profesi undang-undang ditentukan oleh cara para peguam menegakkan kedaulatan undang-undang, proses dan penghormatan yang sepatutnya kepada badan kehakiman. Parlimen Belia Malaysia mencatatkan sejarah tersendiri apabila bersidang buat pertama kali membabitkan 133 perwakilan yang membahaskan pelbagai usul di Dewan Rakyat hari ini. Persidangan yang bermula jam 10 pagi itu dipengerusikan Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Ronald Kianti. Seperti persidangan Dewan Rakyat, anggota dan pegawai Dewan turut hadir termasuk Setiausaha Dewan Rakyat Datuk Rosmi Hamzah. Persidangan kemudian dimulakan apabila anggota Jawatan Kuasa Pendidikan dan Kerjaya Muhammad Abrol Muhammad Siddiq perwakilan Selangor 10 bangun dan mencadangkan kerajaan menubuhkan skim biasiswa kecemerlangan kemahiran atau SBKK untuk membantu pelajar kemahiran melanjutkan pelajaran. Ronald dalam ucapan ringkasnya berkata perwakilan diharapkan dapat berbahas dengan bijak dan matang dengan mengemukakan idea-idea bernas tentang isu semasa untuk dibahaskan. Beliau juga percaya pada akhir perbahasan nanti perwakilan mampu merangka pelbagai program belia untuk dimajukan kepada Kementerian Belia dan Sukan dan pihak-pihak lain untuk maklum balas seterusnya. Parlimen Belia adalah inisiatif yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bertujuan melahirkan barisan pelapis kepimpinan muda berkaliber sejajar keperluan negara masa kini dan akan datang. Daripada 133 anggota belia yang terbabit dalam persidangan Parlimen Belia hari ini, 13 orang dilantik manakala selebihnya dipilih. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri G. Palanivel hari ini berkata pertanian yang diusahakan secara haram di Cameron Highlands akan dibantras secara habis-habisan meskipun ditentang pihak-pihak tertentu. Datuk Seri G. Palanivel berkata operasi menggempur tanah pertanian haram secara besar-besaran di kawasan tanah tinggi itu dilaksanakan selepas wujud laporan pembukaan semula tanah secara haram masih dilakukan oleh golongan pendatang. Datuk Seri Palanivel berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan bantuan kepada 80 mangsa banjir lumpur membabitkan peruntukan sebanyak RM129,000 di Dewan Orang Ramai Ringlet hari ini. Kejadian banjir lumpur dan tanah runtuh di Kampung Raja, Pekang Ringlet dan Lembah Bertam di Cameron Highlands pada 5 November lalu mengakibatkan 5 kematian dan lebih 90 mangsa. Daripada 28 keluarga terpaksa ditempatkan di pusat pemindahan. Beliau mengulas laporan akhbar baru-baru ini terdapat usaha oleh parti yang tidak takut dengan operasi besar-besaran pihak berkuasa apabila mereka meneruskan aktiviti penerokaan tanah secara haram dengan membuka ladang baru di kawasan tanah tinggi berkenaan. Taktik terbaru penerokaan itu terbongkar apabila Majlis Keselamatan Negara MKN menemui ladang-ladang terselindung hasil maklumat masyarakat tempatan yang dianggar berkeluasan 500 hektar di lereng bukit.
Siasatan pihak penguatkuasaan turut mengesan penggunaan penanaman ban atau gemburan tanah berbanding pemasangan struktur pelindung plastik bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri G. Palaniva akan berbincang secara terperinci dengan pihak Jabatan Pengairan dan Saliran JPS untuk melaksanakan kerja-kerja mendalamkan sungai dan projek tebatan banjir bagi mengatasi masalah bencana itu yang berlaku di beberapa negeri. Beliau berkata perbincangan lanjut berhubung peruntukan terbabit akan diadakan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perkembangan berita luar negara menyusul sejurus selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kami kembali seketika nanti.